Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita. Dan insya-Allah pada pagi ini kita menyambung kitab An-Nubdhah As-Sughra, bermaksud petanda-petanda kecil tentang hari kiamat, yang ditulis oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur, yang mana pengarang kitab ini merupakan guru kepada Al-Habib di Tarim di Hadramaut, yang telah pun kembali ke rahmatullah beberapa bulan yang lalu, dan masya-Allah sudah diyakini bahawa Al-Habib Mashhur ini salah seorang daripada kalangan para awliya yang salihin, sebab menurut Al-Habib Mustafa, dikata Al-Habib Abu Bakar ini dikebumikan di permakaman Zambal di Tarim, di mana permakaman Zambal itu ada makam yang begitu lama, berada di celah penempatan makam yang lama tu tak ada ruang lah, jenazah yang baru nak masuk, tetapi itulah ahli kata diberikan, diletak di antara permakaman yang lama-lama dahulu, tak ada tempat lah, tapi ada ruang untuk Habib Abu Bakar Mashhur berada di celah-celah para awliya yang besar, wali-wali kutub yang berada di permakaman Zambal tersebut, kerana permakaman Zambal ini dikenali sebagai tempat pemakaman ribuan para awliya di situ. Ini mudah-mudahan kita dapat meneruskan karangan penulisan kepahaman yang ditulis oleh Al-Habib Abu Bakar Mashhur, dengan menuliskan hadis Nabi untuk kita memahami bersama, insya-Allah. Maka majlis mempersilakan Al-Habib Mustafa, falyatafaddal mashkur. Alhamdulillah, wa nas'aluhu al-qabul wa at-tawfiq wa at-tasdid. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala fi hadhihi as-sabahiyah al-mubarakah an yaftah alayna bi-sirr al-'ilm wa bi-nur al-'ilm wa bi-barakat al-'ilm. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala wa an yaftah alayna aidan bi-nur hadha al-kalam wa sirr hadha al-kalam, wa an yaj'al ma naqra'uhu wa ma nasma'uhu insyaallah في بركة سيدنا وشيخنا الحبيب أبو بكر المشهور، وفي ما جعله الله سبحانه وتعالى له من مثل هذه الفيوضات ومثل هذه الاجتماعات المباركة. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في صحائف حسناته، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلنا ل11 أو أنا ما أتذكر الشهر قبل شهر Coba ditanda. 12 كأنه. Pelajaran yang berapa? 12 ke? 11 ke? 11. 12. هذا هو الذي وقفنا عليه. Pelajaran yang ke-12. إن شاء الله. 12. نعم. Baik. Pelajaran yang ke-12. في هذا الدرس ال12 هو أصلا يتكلم عن القسم الثاني من أقسام فقه التحولات. هذا الدرس ال12 يتحدث أو يتكلم عن القسم الثاني من أقسام فقه التحولات. Adapun pelajaran ke-12 ini adalah perbicaraan bahagian yang kedua pada menyatakan fiqh tahawulat, fiqh yang berubah, fiqh yang berubah ataupun fiqh yang perubahan. Fiqh tahawulat adalah fiqh yang berubah-ubah. ولو رجعنا قليلا شيخ ناصر إلى الدرس 10 عندك في اللغة العربية، كتاب اللغة العربية صفحة 20. أيوة هذا هنا العلم بعلامات الساعة. سيد الحبيب يقول له ركنان. الركن الأول أن تلد الأمة ربتها، والركن الثاني أن ترى الحفاة العراة
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. إذن هذا في التحولات. العلم بعلامات الساعة أولا له ركنان، هذان ركنان لعله عندهم أيضا. Nah. Sebagaimana yang kalau tengok نرجع قليل حتى نربط يعني. Ayo. Habib kata cuba kita tengok pada pelajaran yang ke-10. Untuk kita faham. Di mana pelajaran ke-10 itu ditulis apa tu? Diagram ilmu fiqh tahulat. Diagram bahasa apa ni? Mana rajah. Rajah fiqh tahulat yang mana di situ tulis tanda-tanda kiamat. Ada? Nampak tak? Yang pertama, rukun kedua. Nampak? Yang mana rukun pertama dia kata itu berdasarkan hadis Nabi, iaitu antalul amatu rabbataha. Makna seorang hamba melahirkan tuan. Jika seorang perempuan melahirkan tuan, seorang hamba melahirkan tuan. Antalul amatu rabbataha. Makna seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. وتكلمنا عن هذا الشرح. Kita telah pun menghuraikan makna hadis ini. Hadis Nabi Nabi mengatakan bahawa di antara tanda-tanda kiamat itu seorang hamba melahirkan seorang tuan. Ini kurang tepat sikit terjemah ni. Jika seorang perempuan melahirkan amah, seorang hamba, tanda kiamat seorang hamba melahirkan tuan dia, ataupun ibu dia melahirkan anak tu menjadi tuan kepada ibu dia. Itu tanda-tanda kiamat. Itu telah dihuraikan. Adapun yang kedua, kalau kamu melihat seorang yang kaki tidak berkasut, telanjang kaki, ini maksud sebenarnya orang Arab yang orang Badui yang tak berkasut, miskin, dan mana tidak berkasut, bertelanjang dada, masa tak ada pakaian, kasut pun tak ada, pakaian pun tak ada, dan asalnya dia adalah penggembala kambing. Akhir dia menjadi kaya raya. Bila sampai itu tanda kiamat. Ini ditujukan kepada orang Arab yang miskin-miskin, tapi sekarang dah jadi kaya. Dubai dah naik, Amerika dah naik, Saudi dah naik. Dulu miskin-miskin. Itu tanda kedua kiamat. Dua hadis Nabi ini dihuraikan oleh Habib Abu Bakar. Apa maksud sebenar dia? Apakah maksud hadis Nabi kata seorang hamba melahirkan tuan? Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, petanda kiamat, orang yang miskin, tak ada kasut, tak ada pakaian, tiba-tiba jadi kaya raya. Itu hadis Nabi SAW. Tapi apa maksud di sebalik hadis Nabi itu? Di sinilah Habib Abu Bakar al-Masyhur menghuraikan makna dia. وقلنا أنه هذا الركن الأول الذي هو أن تلد الأمة ربتها. كان السابقون العلماء يفسرون هذا الكلام بأن هذه الأمة المرأة أخذها في السبي في المعركة، فهي لا زالت أمة ليست حرة، فوطئها أو جاءت له بعد ذلك بابن أو بولد، فهذا الولد أو الابن يصير تابعا لأبيه سيد حر، ولا زالت أمه أمة، فتلد الأمة ربتها أي سيدتها وهي لا زالت على هذه الحال. Jadi hadis Nabi itu adalah mengenai keadaan zaman dahulu. Amah ni hamba, seorang hamba, iaitu hamba ni apa? Hamba ni seorang dalam peperangan. Jadi tentera yang kalah itu, dia tentera Islam yang menang akan menjadikan wanita-wanita tadi hamba perempuan, maka kekallah dia sebagai hamba, dan seorang lelaki halal untuk berkahwin dengan dia tanpa halal terus dengan perempuan tadi. Seorang lelaki memiliki seorang hamba, kemudian apabila anak tadi dilahirkan daripada hamba perempuan tadi dengan lelaki yang merdeka yang memiliki hamba tersebut, seorang lelaki dia memiliki seorang hamba perempuan, kemudian telah pun bersama dengan orang perempuan tadi dan melahirkan anak, maka anak itu merdeka. Jadi anak tu jadi tuan kepada emak dia. Emak tu kekal hamba. Tetapi dia bila melahirkan anak itu adalah tuan kepada
ibu dia. Anak tak jadi hamba. Maka itu asal dia يتبع أباه. الولد يتبع أبيه يعني في الحرية. Anak itu ikut ayah dia. Ayah dia seorang merdeka dan ibu dia seorang hamba. Jadi bila ayah dia bersama dengan emak dia yang hamba tadi, maka lahir seorang lelaki, anak itu adalah merdeka seperti ayah dia. Itu maksudnya hamba melahirkan tuan. Itu memang berlaku sungguh. Tetapi Nabi maksudkan akhir zaman nanti akan berlaku hamba melahirkan tuan, tapi dengan maksud yang lain. وليس المقصود عندما نسمع هذه أمة أنها امرأة وضيعة أو أنها امرأة حقيرة، ليس هذا المراد. في بعض الأحيان قد تكون تلك الأمة التي أخذت في الغزو أو في المعركة قد تكون امرأة شريفة، امرأة ابنة الملوك، ابنة السلاطين يعني، لكن حصل تلك المعركة وأصبحت تلك غنيمة في يد المسلمين فأطلق عليها لفظ الأمة. Jadi kalimah amah zaman dahulu bukan kita gambarkan hamba perempuan itu, kita gambarkan seorang yang miskin, seorang yang hina, tidak. Yang berlaku dalam sejarah, mungkin saja yang ditawan oleh tentera orang Islam itu anak raja. Yang ditawan negeri itu anak raja, puteri raja, orang bangsawan. Tetapi apabila mereka ditawan, maka setiap orang perempuan ditawan itu menjadi hamba. Sedangkan dia adalah keturunan raja. Maka itu juga disebut sebagai amah. Sebagai berlaku zaman-zaman sahabat, mereka menakluk Farsi, Rom. Maka perempuan-perempuan bangsawan itu maka dinamakan sebagai amah. Sedangkan mereka orang yang ada kedudukan. ونعطي مثال على ذلك عندما فتح المسلمون الفرس بلاد فارس. عندما فتحوا بلاد فارس فانتصر المسلمون في المعركة فأخذوا السبي والنساء الذين كنا في المعركة وأتوا بهن إلى المدينة المنورة في ذلك الزمن. Sebagai contoh, zaman sahabat dulu, para sahabat menakluk negeri Farsi. Dan ketika itu ditawan dan dijadikan semua wanita-wanita itu sebagai hamba-hamba, perempuan-perempuan bangsawan, perempuan istana, anak raja dan sebagainya, semua ditawan dan dibawa ke kota Madinah. فكان من ضمن السبي 3 بنات كسرى ملك فارس، بناته 3 كنا في ذلك السبي. سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عمر بن الخطاب، انظروا إلى رحمة الإسلام. قال سيدنا علي لسيدنا عمر: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لهؤلاء الذين كنا مكرمات معززات في ملكهن أن يعطينا لأي رجل، لابد أن نختار لهن من يحفظهن ومن يحفظ لهن المروءة. تلك الثلاث البنات الذين هن بنات ملك كسرى. Jadi di kalangan para sahabat pun kedudukan mereka itu berbeza. Kedudukan para sahabat yang besar, kedudukan Sayyidina Umar, kedudukan Sayyidina Abu Bakar, kedudukan Sayyidina Ali, kedudukan Sayyidina Hasan dan sebagainya berbeza dengan para sahabat yang biasa pada sudut keduniaan mereka. Apabila ditawan Raja Kisra, maka anak-anak perempuan mereka yang 3 orang ini bukan anak raja, anak pemerintah yang dimuliakan pada kaum dia, yang disanjung. Jadi apabila mereka itu ditangkap dan dibawa ke Madinah, mereka itu sebagai hamba sebab ditawan. Maka sahabat mengatakan kepada Sayyidina Umar, tidak sepatutnya anak-anak raja ini kita biarkan kita bagi kepada lelaki-lelaki sembarangan. Tidak sepatutnya, sebab mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Mereka itu anak-anak raja. Maka tidak sepatutnya kita berikan kepada orang sembarangan di kalangan kita. فتزوج الأولى سيدنا عمر، رآه سيدنا عمر، تزوج الأولى سيدنا محمد ابن أبي بكر الصديق الأولى، والثانية سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، والثالثة سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب. فكل واحد منهن أخذ بنت من هذه البنات تكرمة لهن ولمنزلتهن التي كانت من قبل. هذا الإسلام الذي يتعامل هذا التعامل. Begitulah tingginya kehormatan Islam ini. Mereka tidak memberikan anak-anak yang mulia pada kaum mereka ini kepada orang sembarangan. Maka itu dipandang besar. Maka diambil ketiga-tiga puteri tadi
maka salah seorang dia dikahwin oleh Sayyidina Umar. Masya-Allah. Sayyidina Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Salah seorangnya anak Sayyidina Umar dikahwin oleh Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Masya-Allah, punya pendidikan yang tinggi dengan para sahabat. Yang kedua dinikahi oleh anak Sayyidina Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar. Seorang dinikahi oleh anak Sayyidina Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar. Yang kedua dinikahi oleh anak Sayyidina Umar, Abdullah Umar. Dan yang ketiga dinikahi oleh Sayyidina Husain, anak kepada Sayyidina Ali. فولدت الأولى لسيدنا محمد القاسم بن محمد، سيدنا القاسم بن محمد بن أبي بكر كبار العلماء من كبار الصلحاء. وولدت الثانية سيدنا سالم بن سيدنا عبد الله بن عمر، أيضا سيدنا سالم من كبار التابعين إمام. وولدت الثالثة سيدنا علي بن الحسين، علي زين العابدين، كلاهما كان آباؤهما أو أمهاتهم من بنات كسرى. Masya Allah. Daripada ketiga-tiga ibu tadi, daripada putri-putri Raja Kisra, maka dinikahi oleh Muhammad bin Abu Bakar, maka lahir seorang ulama iaitu Abdul Qasim. Seorang ulama yang besar daripada ibu daripada raja tadi. Kemudian dinikahi oleh Abdullah Umar, maka lahir seorang ulama yang besar bernama Salim bin Abdullah Umar daripada ibu tadi. Maka lahir daripada Sayyidina Husain yang berkahwin dengan anak raja tadi, maka lahirnya masalah seorang yang soleh, seorang yang dibanggakan oleh Nabi SAW, iaitu Ali Zainal Abidin. وهكذا فكان هذا فيما يفسره العلماء. الآن سيد الحبيب بكر يقول أما ما نراه اليوم من هذا من اختلال ومن تغير موضوع التربية، أن تلد الأمة ربتها، أن لا تستطيع الأم والمربية أن تمسك بتربية بنتها، فقد تكون للبنت أفكار غير الأم، وقد لا تتبع هذه البنت ما تريده الأم من أصل من موضوع التربية أو من ما نراه اليوم من الانفتاح الذي نراه في مستوى الشباب والبنات. Maka itu adalah istilah yang asal, ammah yang asal, yaitu hamba melahirkan anak yang merdeka. Tapi adapun yang dimaksudkanlah hadis Nabi ini ditujukan kepada zaman ini yang tak ada lagi hamba, maka jadilah maksud dia adalah seorang ibu yang melahirkan anak, yang mana anak itu tidak sempurna pentarbiahan dia, sehingga si anak tadi tidak hormat kepada ibu dia, si anak tadi durhaka kepada ibu dia, maka seolah-olah ibu itu melahirkan seorang tuan. الركن الثاني قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في المنى كما سمعتم من الشيخ ناصر أيضا أنه يحصل اختلال، يعني أناس كانوا في الفقر بعد ذلك انفتحت عليهم الدنيا وانفتح عليهم الاقتصاد، لكنهم سخروا هذا الاقتصاد فيما لا ينفع، فيما لا يعود بالنفع والصالح على المسلمين. Dan rukun yang kedua ataupun hadis kedua yang diperbahaskan di antara alamat kiamat yang disebut dalam hadis Nabi itu adalah seorang lelaki yang miskin. Digambarkan seorang lelaki miskin yang tak berkasut, yang tak berbaju dan sebagainya. Tiba-tiba suatu masa Allah telah buka pintu rezeki, maka menjadi kaya, dan ketika itu dia tidak dapat mengawal kekayaan itu dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. فلربما دخل هذا المال في الربا والعياذ بالله، ولربما استخدم هذا المال في بعض الأمور الحرام التي لم يكن يعرفها من قبل، فسخر المال فيما لا يفيد وفيما لا ينفع في أمر اقتصاد المسلمين. Jadi asalnya seorang miskin yang mungkin taat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi bila mendapat kekayaan yang melimpah ruah, maka mungkin digunakan harta itu kepada jalan yang tak sebenarnya. إذن هذا الركنين يدخل فيهما بعد ذلك العلامات الكبرى والوسطى والصغرى كما قال سيد الحبيب. تحت هذين الركنين يدخل العلامات الكبرى والوسطى والصغرى. Maka kalau kita tengok gambar rajah itu, daripada dua alamat yang kecil itu, maka selepas itu akan muncul alamat petanda-petanda besar kiamat. هذا علامات الكبرى والوسطى والصغرى. بعد ذلك العلامات الوسطى والكبرى والصغرى تندرج تحتها هذه العلوم الخمسة التي ذكرها سيد الحبيب. Maka mengikut kajian Al-Habib Abu Bakar Adni, daripada dua alamat yang kecil itu, maka akan muncul di bawah dia petanda-petanda besar, petanda-petanda besar kiamat. Maka dibahagikan kepada pembahagian, ada alamat besar kiamat, alamat pertengahan kiamat, dan alamat kecil kiamat. Maka semua petanda-petanda ini
datanglah satu ilmu fiqh tahawulat, maksudnya fiqh pembaharuan, fiqh di sebalik maknanya itu, maka di bawahnya ada lima kefahaman yang dapat dipahami daripada hadis tersebut. وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالدرس الأول أو في العلم الأول الذي هو فقه النواقض والنقائض وفقه الفتن وأسباب الوقوع منها. القسم الأول من هذه الأقسام الخمسة التي تندرج تحت تلك العلامات الثلاث الوسطى والكبرى والصغرى. Maka daripada alamat-alamat tersebut, maka datang istilah fiqh, iaitu pemahaman tentang apa? Tentang nawaqid, pencabutan, dan juga pertentangan, fitnah yang menyesatkan, dan bagaimana untuk kita terselamat daripada fitnah tersebut. أي ما يحصل من نواقض، ما يحصل من نقض، ما يحصل من هدم، ما يحصل من تغير في أمر الدين، وما يحصل من اختلال وتغير فيما يأتي من النواقض والنقائض التي تصيب أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا. Jadi daripada kepahaman itu, bagaimana kita ingin melihat bagaimana sesuatu yang boleh membinasakan umat akhir zaman dengan maksud-maksud daripada hadis tersebut. فالنواقض كما قلنا الأمور التي كانت ثابتة في أول الأمر ثم تغيرت في الأمور المتأخرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقضن عرى الإسلام عروة، تختل عرى الإسلام، تتغير عما كانت عليه في زمن النبي، أولهن الحكم وآخرهن الصلاة، تتغير وتنقض ولم تكن على عهدها الذي كانت عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi bermaksud perkara yang tercabut itu adalah berlangsungan semenjak pada zaman Nabi SAW, maka terungkailah pegangan agama itu sedikit demi sedikit. والنقائض أي أن يأتي الناس في الأزمنة المتأخرة بما لم يكن عليه الزمن السابق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدقن الكذوب ولا يؤتمن الخائن يصير مؤتمن والكذوب يصير مصدق. هذه أمور نقائض حصلت ولم تكن على عهدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن السلف الصالح. Dan perkara yang Nabi sebut sesuatu yang tak pernah berlaku pada zaman Nabi, perkara yang tak pernah berlaku pada zaman salafus soleh dan berlaku zaman ini, itu telah pun disebut oleh Nabi SAW. Iaitu Nabi menyebut bahawa orang yang pendusta itu, maka itulah orang yang dibenarkan oleh masyarakat. Kemudian orang yang khianat, itulah dianggap orang yang amanah. Maka itu dah disebut pada zaman, tidak berlaku pada zaman Nabi, tapi berlaku pada zaman mutaakhirin ini. Maka Nabi dah sebut dah orang yang pendusta itu, maka mereka mengatakan inilah orang yang amanah. Dan orang yang khianat dikatakan orang ini adalah orang yang amanah. ثم الفتن ومعروف أمر الفتن هي ما تصيب الإنسان ومضلات الفتن. الفتن تختلف عن مضلات الفتن. مضلات الفتن ما خرج به الفرد أو الجماعة عن منهج السائد وعن منهج السلف الصالح إلى خدمة الشيطان والعياذ بالله، أو إلى خدمة الشر، أو إلى خدمة الفساد. هذه هي مضلات الفتن التي تظهر في آخر الزمان. Kemudian timbul fitnah akhir zaman. Fitnah adalah satu benda yang orang tak perasan tapi menyesatkan. Bukan sekadar fitnah, tapi apakah kesan daripada fitnah yang timbul tersebut, kesesatan yang timbul daripada fitnah tersebut. إذن هذا القسم الأول الذي هو من أقسام فقه التحولات. القسم الثاني الذي سنأخذه إن شاء الله ونتكلم عن جزء منه في هذا اليوم المبارك. Itu adalah kefahaman yang pertama daripada fiqh perkembangan, dan adapun bahagian kedua fiqh tahawulat yang kita akan baca pada hari ini. وهو ملخص فقه الإشارات والبشارات والنذارات والحصانات وشرف العدالة والسند. إذن معنا عدة أمور: الإشارات الأولى، الثاني والبشارات، الثالث والنذارات، الرابع والحصانات، وشرف العدالة والسند. 5 أمور سنتحدث عن أمثلة لها إن شاء الله قليلا حتى نفهم ذلك الأمر. Adapun pelajaran yang ke-12 yang kita nak baca pada hari ini adalah ringkasan daripada kefahaman isyarat, iaitu tanda-tanda.
wal bisyarat, khabar-khabar gembira untuk kita, wan nadharat, iaitu peringatan-peringatan yang perlu kita ambil kira, wal hasanat ini penjagaan, pemeliharaan, wasyaraf, kemuliaan, al adalah, keadilan, wasanad, dan sanad yang mulia. وهذه الخمسة الأمور كل واحد منها مهم في فهمنا لهذا العلم. Dan yang kelima-lima ini adalah satu benda yang amat penting untuk umat Islam memahaminya. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يتحدث مع الصحابة في ليله في نهاره في جلسته مع الصحابة كان في بعض الأحيان يتكلم عن أمور لم تحدث في زمن الصحابة، وإنما يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستحصل في الأزمنة المتقدمة والذي ستأتي فحفظها الصحابة وكتبها الصحابة لنا. Kenapa penting? Sebab Nabi SAW pada satu ketika bila berbicara dengan para sahabat, Nabi tidak berbicara satu perkara yang berlaku pada zaman mereka, tetapi Nabi meriwayatkan kepada sahabat sesuatu yang akan berlaku pada zaman yang akan datang. Maka ketika itu para sahabat mencatat apa yang diperkatakan oleh Nabi SAW, sesuatu yang tidak berlaku pada zaman mereka. وهو ما سيأتي معنا واضحا في القسم الأول وهو فقه الإشارات. Maka inilah yang perlu kita pahami daripada hadis Nabi itu. Nabi menceritakan sesuatu yang akan berlaku pada zaman akan datang. Maka inilah perlu kita pahami kefahaman isyarat-isyarat yang telah pun disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. قال وهو الفقه الخاص بالإشارة والرمز عن أمر معين أفصح عنه صلى الله عليه وسلم تصريحا أو تلميحا. إشارة إلى شيء معين أو تلميح إلى أمر معين أشار له النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه عما سيحصل في الأزمنة المتقدمة، أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بالتصريح أو بالتلميح. Jadi ini adalah fiqh yang khusus, fiqh yang istimewa dengan isyarat-isyarat yang Nabi sebut dan rumus, ringkasan rumus, tanda-tanda daripada perkara yang tertentu yang telah pun dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من نجا من ثلاث فقد نجا. رسول الله جالس مع الصحابة في يوم من الأيام ثم يقول للصحابة من نجا من ثلاث فقد نجا. الذي ينجو من ثلاث أشياء خلاص هذا الرجل تكتب له النجاة وتكتب له السلامة. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, man naja, barang siapa selamat daripada tiga perkara, maka dia telah selamat, maka dia akan selamat. قال الذي ينجو من ثلاث، قال الأولى موتي، من ينجو من موتي فقد نجا. Maka Nabi menyebutnya 3 kali. Maka sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan bahawa selamat, iaitu kematianku. Yang pertama adalah kematianku. فبعضهم يسأل كيف إذا مات النبي نحن ننجو؟ نحن المفروض أننا نحزن، يعني كيف من نجا من موتي فقد نجا؟ في فهمنا للحديث العام، من نجا من موت النبي صلى الله عليه وسلم فسينجو من غيرها. كان مقصود النبي وإشارة النبي إلى أمر آخر، ليس أمر الموت، وإنما الفتنة التي تحصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فتنة السقيفة. عندما اختلف الصحابة من يكون أمير بعد النبي، وكاد الصحابة أن يختلفوا، وكاد الصحابة أن يفترقوا، وكاد الخلاف أن يدخل بين الصحابة. فهذا الذي أراده النبي، موتي بمعنى خلافهم على من يكون أميرا بعدي. اختلف الأنصار والمهاجرين وكانت قد تصير بينهم فتنة في ذلك اليوم. Masya Allah. Jadi Nabi berkata sesuatu yang mendalam, maka tidak dipahami oleh para sahabat. Nabi mengatakan barang siapa berjaya daripada 3 perkara, maka dia akan berjaya. Maka yang pertama Nabi kata, barang siapa berjaya daripada kematianku. Barang siapa berjaya dengan kematianku. Jadi para sahabat tak faham, ya Rasulullah, macam mana maksud kami berjaya daripada kematianmu? Jadi bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Yang disebutkan, sebarang siapa berjaya dengan kematianku,
Sebab dengan kematian Nabi SAW, maka berlaku fitnah yang pertama. Apakah fitnah yang pertama? Iaitu perebutan siapakah yang menggantikan Nabi SAW. Jadi bagaimana umat Islam berjaya memadamkan fitnah disebabkan kematian Nabi SAW. Ya? Jadi kerana kematian Nabi jadi fitnah yang pertama, iaitu perebutan kuasa siapakah yang layak menggantikan Nabi SAW. قال بعض الأنصار قاموا عندما جاء المهاجرون سيدنا عمر سيدنا أبو بكر، قام بعض الأنصار قالوا أيها المهاجرون منا أمير ومنكم أمير، نحن منا أمير ومنكم أمير، يكون أميران علينا، من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. Jadi bagaimana dengan kematian Nabi? Maka berlaku fitnah, pelantikan ketua. Maka sebahagian orang Ansar, mereka mengatakan kepada orang Muhajirin, wahai orang Muhajirin, kita lantik di kalangan Ansar seorang ketua, di kalangan Muhajirin seorang ketua. Kita lantik dua. Itu fitnah yang mula-mula berlaku. فتكلم سيدنا أبو بكر الصديق وقال قد علمتم أن هذا الأمر في قريش، أن الله جعل هذا الأمر في قريش، فكان ببركة سيدنا أبو بكر الصديق وبحضوره أن ماتت تلك الفتنة وانتهت تلك الفتنة في مكانها التي حيت فيه، فرضي بعد ذلك الأنصار قالوا ورضينا، فبايعوا في ذلك الوقت سيدنا أبو بكر الصديق فانتهت تلك الفتنة. Di antara fitnah yang pertama berlaku umat Islam, sekiranya dilantik dua ketua, maka inilah fitnah. Kalau berlaku dua pemimpin, maka dia akan jadi fitnah. Jadi bagaimana umat Islam terselamat daripada fitnah perlantikan dua ketua, yang mana dicadangkan mudah saja lantik daripada kalangan Ansar seorang ketua, orang Muhajir ketua. Ini fitnah. Bila berlaku umat Islam dua ketua, dua kepimpinan, fitnah. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar menyelamatkan situasi ketika itu? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan sesungguhnya al-a'immatu min Quraisy. Ketua itu perlu kalangan orang Quraisy, kata Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar memberikan nasihat. Akhirnya semua orang setuju perkataan Sayyidina Abu Bakar, maka dilantik hanya seorang ketua saja. Maka ini memadamkan fitnah umat Islam. Sekiranya berlaku dua ketua, maka akan jadi hancur umat Islam. إذن هذا الأمر الأول الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قال ومقتل خليفة مصطبر، أي صابر بالحق يعطيه، يريد أن يعطيهم الحق فلا يقبلونه منه. وفي هذا إشارة إلى سيدنا عثمان بن عفان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن سيدنا عثمان بن عفان ستحصل بعده فتنة عظيمة، ومعروف أن الفتن بدأت منذ مقتل سيدنا عثمان بن عفان، افتتح باب الفتنة. فالنبي يشير أيضا قال ومقتل خليفة مصطبر، أي صابر بالحق يعطيه، يريد أن يعطي الناس الحق لكن لا يقبلونه منه. وهذا ما حصل من فتنة عظيمة بعد مقتل من؟ سيدنا عثمان بن عفان وافتراق الصحابة والحرب التي حصلت في زمن سيدنا علي، فتوالت الفتن بعد ذلك ولم تنتهي. Jadi Nabi mengatakan fitnah dengan kematianku, iaitu pertama pelantikan khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka fitnah tersebut berjaya dihilangkan. Kemudian fitnah yang kedua, ketika mana khalifah ingin memberikan suatu kebenaran kepada rakyatnya, tapi akhirnya berlaku fitnah, akhirnya Sayyidina Osman dibunuh, berlaku fitnah di masyarakat, maka datang fitnah, maka berlakulah pembunuhan Sayyidina Osman. Itu dimaksudkan oleh Nabi SAW. Maka selepas itu muncul fitnah yang lebih besar. Bermulanya dengan pembunuhan Sayyidina Osman, maka lebih besar lagi fitnah berlaku selepas itu pada zaman khilafahnya Sayyidina Ali dan sebagainya. Seterusnya maka fitnah itu semakin membesar. عندما قتل سيدنا عثمان بن عفان كان بعض أولاد الصحابة شارك في هذا الموضوع، شارك في مثل هذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. ليس من عظمائهم، وإنما بعضهم ممن دخل وشارك في هذا الأمر، وحصلت فتنة عظيمة حتى بعض الصحابة توقف في مثل هذا الأمر، فقتل سيدنا عثمان في بيته وهو يقرأ ويتلو كتاب الله سبحانه وتعالى حتى سال الدم على ذلك المصحف. Jadi berlaku fitnah. Para sahabat memahami telah berlaku fitnah tersebut yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Tapi itulah yang berlaku sehingga Sayyidina Osman dibunuh di rumahnya sendiri ketika mana beliau membaca Al-Quran, sehingga pembunuhan itu menyebabkan darahnya menitis
di mushaf yang dibaca yang kekal sampai sekarang ini, mushaf Sayyidina Utsman yang berdarah tersebut. إذن من نجا من هذه الفتنة أيضا من فتنة مقتل سيدنا عثمان ولم يرضى بها فقد نجا فقد كتب الله له السلامة. Barang siapa tidak terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman ini, maka mereka berjaya. Sekiranya mereka masuk dalam konflik menyebabkan pembunuhan ini, maka mereka akan binasa di akhirat nanti. قال والثالثة والدجال ومن نجا من الدجال فقد كتب الله له النجاة والسلامة. الأمر الثالث. Yang pertama yang disebut fitnah. Fitnah kacau bilau umat Islam ini. Fitnah perebutan kepimpinan, pembunuhan di kalangan umat Islam disebabkan merebut kepimpinan. Kalau kita masuk dalam kancah perebutan tersebut, maka kita tenggelam dalam fitnah itu, dalam perkelahian umat Islam merebut kepimpinan. Kalau kita masuk sama dalam itu, maka kita masuk dalam fitnah yang besar, permusuhan, perkelahian, mungkin berlaku pembunuhan, mungkin berlaku perseteruan, sebab kita masuk dalam fitnah kacau bilau tersebut. Sekiranya kita keluar daripada perebutan tersebut, maka kita selamat dari fitnah. Disebabkan kematian Nabi SAW, maka perebutan khilafah semenjak zaman Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Utsman, sampailah kepada zaman sekarang ini, perebutan kuasa di umat Islam menyebabkan berlakunya permusuhan, pembunuhan dan sebagainya. Sekiranya kita tidak masuk dalam kancah itu, maka kita terselamat. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu Zahir Dajjal yang belum sampai masa itu lagi. وهنا كما سمعتم أنه إشارة فيه إلى ربط هذه الثلاث الفتن ببعض. رسول الله أراد أن يربط الأخيرة الدجال. وين زمن الدجال؟ الدجال إلى الآن لم يظهر. فلماذا رسول الله يذكر أولا موته ثم فتنة مقتل سيدنا عثمان ثم الدجال، والدجال لا زال بعيد؟ ما هي الحكمة؟ الحكمة ربط هذه الفتن ببعضها وأنها مترابطة بعضها ببعض هذه الفتن حتى يظهر الدجال. Jadi yang pertama Nabi sebut kejayaan itu dengan kematian dia, kemudian dengan pembunuhan khalifah yang membawa kebenaran, dan yang ketiga Nabi kata terselamat daripada Dajjal. إذن ما هو الربط بين هذه الثلاث الأشياء؟ الدجال لا زال بعيد. ربط النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور حتى نعرف أن هذه مرتبطة وأن هذه الفتن متسلسلة من ذلك الزمن وآخرها سيكون مع الدجال والعياذ بالله تعالى. Jadi apa kaitan di antara kematian Nabi? Itu berlaku fitnah selepas kematian Nabi tersebut, yaitu pelantikan khalifah yang pertama. Kemudian Nabi sebut pembunuhan khalifah, maqtal khalifah. Maka selepas pemerintahan Sayyidina Abu Bakar dengan kematian Sayyidina Utsman, itu zaman yang begitu hampir. Kemudian Nabi sebut Dajjal. Dajjal ini satu masa yang sangat jauh di antara pembunuhan Sayyidina Utsman dengan muncul Dajjal, satu masa yang sangat jauh. Kenapa? Apa kaitan di antara peristiwa kematian Nabi, pembunuhan Sayyidina Utsman dengan Dajjal? Maka ikatan dia adalah menggambarkan bahawa fitnah itu akan berlaku sehinggalah muncul Dajjal nanti. Maka bermaksud sentiasalah fitnah itu berlaku sehinggalah muncul Dajjal. ثم في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد حدث ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. قال النبي إذا هلك كسرى، تقدم معنا القصة عندما غزا سيدنا أبو عبيدة بن الجراح وفتحوا كسرى، إلى اليوم لم تقم دولة لكسرى إلى اليوم، كما أخبر النبي إذا هلك كسرى فلن يأتي كسرى بعده، لن تقوم لهم دولة ولا مكان ولا سلطة إلى يوم القيامة. وإذا هلك قيصر ملك الروم فلا قيصر بعده، سينتهي ملكهم إلى يوم القيامة. قال النبي والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. الكنز الذي كان عند كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله. وحدث ما تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم في زمن سيدنا عمر بن الخطاب، جيء بكنوزهم كسرى وقيصر فأنفقها سيدنا عمر في سبيل الله. Jadi إشارة إلى موت ملكهما، يعني انتهاء ملكهما. Jadi sabda Nabi SAW, jadi ketika mana Nabi bersabda tersebut, belum berlaku lagi perkara kehancuran Raja Parsi, belum lagi berlaku kehancuran Raja Romawi. Tetapi Nabi dah sebut dah,
apabila Nabi menyebut bahawa ketika mana binasa kerajaan Farsi, maka selepas itu tidak akan wujud lagi kerajaan Farsi sampai kiamat. Dan apabila runtuhnya Raja Kaisar Romawi, maka akan runtuhlah selama-lamanya, maka tidak akan muncul lagi kerajaan Romawi tersebut, dan semua kekayaan yang ada pada kerajaan Farsi dan Rom tersebut akan dinafkahkan fi sabilillah. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi SAW berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar telah menakluk kerajaan Farsi, telah menakluk kerajaan Rom dan Farsi, dan segala kekayaannya dinafkahkan fi sabilillah. كما سمعتم الذي يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة معه بعض أصحابه ورسول الله يتكلم عن كسرى وعن قيصر، أعظم الممالك في ذلك الزمان، أعظم مملكتين كسرى وفارس، كسرى والروم قيصر والروم. والرسول الله في المدينة مع بعض الصحابة يقول لتنفكن كنوزهما. لو إنسان ليس مؤمن يقول إيش هذا الرجل يتكلم هذا الكلام؟ أين أنت؟ وأين كسرى؟ وأين قيصر؟ أين فارس وأين الروم من هذا الكلام؟ لكن هذا قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. Jadi ketika Nabi berkata tentang kerajaan Rom dan Farsi, kita dikenali kerajaan Rom ini satu kerajaan yang sangat besar, kerajaan Farsi sangat yang besar. Jadi bila Nabi menceritakan keruntuhan Rom dan Farsi, maka begitu terkejut para sahabat nak membayangkan macam mana kerajaan Rom Farsi boleh runtuh. Macam kerajaan Amerika, kerajaan Rusia boleh runtuh. Jadi satu benda yang pelik para sahabat ketika itu bila Nabi kata akan runtuh kerajaan Rom, akan runtuh kerajaan Farsi, dan semua harta dia akan ditawan oleh umat Islam. So segala kekayaannya akan dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. وهذا إشارة أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم قال وقد وقع ذلك كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. وقع هذا الأمر جليا، ليس في وقت متأخر، في وقت سيدنا عمر بن الخطاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تتجاوز 4 أو 5 سنوات، ففتح الله كسرى وفتح الله الروم ببركة ما قاله صلى الله عليه وسلم وببركة هذه الإشارة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi apa yang disebut oleh Nabi tersebut berlaku bukan dengan tempoh yang lama. Pada zaman Sayyidina Umar, Khalifah Sayyidina Umar, lebih kurang dalam masa 5 tahun ke 6 tahun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم في الحديث الثالث قال من الإشارة قول سيدنا أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو ذر يتحدث للصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصيبكم فتنة ما دام هذا فيكم، ويشير إلى سيدنا عمر. سيدنا أبو ذر كان سيدنا عمر يمشي، فقال سيدنا أبو ذر للصحابة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصيبكم فتنة ما دام هذا فيكم، ما دام عمر موجود فيكم لن تصيبكم فتنة. Jadi perkataan Abu Dzar, dia mengatakan bahawa ketika mana Abu Dzar berkata tersebut, dia melihat Sayyidina Umar yang sedang berjalan, maka Abu Dzar meriwayatkan satu hadis, Nabi mengatakan bahawa tidak akan timbul fitnah, tidak akan berlaku fitnah selama mana orang ini bersama dengan kamu. Sambil Abu Dzar menunjukkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka dia mengatakan tidak akan timbul fitnah umat Islam selama mana orang ini berada di tengah kamu, iaitu disyaratkan kepada Sayyidina Umar al-Khattab. سيدنا عمر بن الخطاب وجوده كان حفظ لبيضة الإسلام ولأمر الإسلام، وهذا ما حصل في زمنه. توسعت الخلافة الإسلامية وقوي أمر الدين في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، فالفتنة كانت بعيدة في وقت وجود سيدنا عمر كما أشار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Maka terbukti ketika mana zaman Khalifah Sayyidina Umar ni seorang yang begitu gagah. Dia menjaga kehormatan agama Islam, dan zaman Sayyidina Umar lah ditawan negeri-negeri, ditawan Rom, ditawan Farsi, maka Sayyidina Umar menjaga kehormatan agama itu. Dan Nabi SAW يشير في هذا الحديث إلى سلامة المرحلة، إلى أن مرحلة سيدنا عمر وملكه ستكون مرحلة سليمة من هذه الفتن ومرحلة استقرار كتبها الله للدولة الإسلامية. Dan zaman Sayyidina Umar adalah zaman yang terselamat dari fitnah-fitnah yang berlaku, dan zaman Sayyidina Umar zaman agama Islam itu begitu kuat dan terselamat daripada fitnah-fitnah. فما قتل سيدنا عمر بن الخطاب إلا وفتح باب الفتنة.
بمقتل سيدنا عمر كما تكلمنا عنه. Dan ketika mana terbunuhnya Sayyidina Umar, Sayyidina Umar terbunuh, maka kematian Sayyidina Umar itu dibunuh. Dan ketika mana Sayyidina Umar itu dibunuh, maka timbullah fitnah selepas kematian Sayyidina Umar. فانفتح باب الفتنة في مقتل سيدنا عمر ولم يغلق ذلك الباب إلى يوم القيامة، لن يغلق. Dan dengan kematian Sayyidina Umar dan bila berlaku pembunuhan Sayyidina Umar, maka terbukalah pintu fitnah yang tidak tertutup lagi sehingga kiamat. ولا زلنا نعيش في هذه الفتن التي نراها ظاهرة وبارزة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. Dan sebagaimana kita lihat fitnah-fitnah itu berlaku pada zaman kita lihat sendiri fitnah-fitnah yang berlaku kepada umat Islam. إذن هذه الأمثلة الثلاثة فيها إشارة. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء لكنه يشير إلى أمر مستقبلي سيحدث في مجريات الزمان. Jadi Nabi memberikan beberapa contoh dalam hadis dia, dan itu sebagai isyarat petanda-petanda bahawa berlakunya fitnah-fitnah itu berkekalan sampai kiamat. إذن هذا القسم الأول من هذه الأقسام الخمسة التي تحدثنا عنه في هذا اليوم إن شاء الله، وسنتحدث عن بقية الأقسام فيما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من بقية الدروس. Itu bahagian pertama daripada bahagian fik tahulan ini, dan insya-Allah kita akan berbicara lagi bahagian yang seterusnya. وهذه العلوم الخمسة تعتبر من أهم الأقسام التي ينبغي فهمها واستيعابها في فقه التحولات. Dan kelima-lima bahagian fiqh ini merupakan suatu ilmu yang penting yang perlu kita fahami. الأول قلنا فقه النواقض والنقائض ومضلات الفتن وأسباب الوقاية منها، هذا القسم الأول وأخذناه في الدرس الماضي. Dan yang pertama fiqh naqaid, fiqh penghilangan tercabut sesuatu daripada umat Islam, dan juga kepahaman sesuatu yang berkurangan daripada umat Islam. واليوم هذا الفقه الذي هو فقه الإشارات الذي تحدثنا عنه، وسنتحدث إن شاء الله عن البشارات والنذرات وغيرها في درسنا القادم بمشيئة الله تعالى. Dan apabila telah kita menceritakan tentang fiqh naqaid dan naqais, maka kita akan berbicara pula sesuatu isyarat-isyarat dan kabar gembira untuk umat Islam. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم بسر هذا العلم وأن يرزقنا فهمه وحفظه إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kepahaman tentang ilmu ini. نسأله سبحانه وتعالى أن يتغشى شيخنا ومربينا الحب والمشهور بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يعلي له الدرجات وأن يرفع له المراتب، وأن يجعل ما نقرأه إن شاء الله في صحيفة حسناته. نسأله سبحانه وتعالى أن يرفعه المنزلة المباركة عنده، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن لا يحرمنا أجره ولا يفتنا بعده، وأن يغفر لنا وله. نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم كمال القبول وكمال التوفيق وكمال التقوى وكمال الخشية وكمال الاستقامة وكمال التوفيق. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شيئا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahala kepada pengarang ini, Syekh Abu Bakar Adni. Dengan pembacaan kitab ini kita dapat faedah. Mudah-mudahan kelebihan ini pahala dia akan sampai kepada Al-Habib Abu Bakar Masyhur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita dengan kemuliaannya, insyaallah. أقرأ له شوية دعاء وفاتحة منكم. InsyaAllah kita bacakan Fatihah kepada Tuan Guru Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada roh beliau dan bermanfaat kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyambungkan hubungan kita dengan para ulama, para habaib, para aulia. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan beliau bersama para salihin, para syuhada, para anbiya, para rasul alaihi wasallam, dan kita juga turut mendapat manfaat daripada kemuliaan beliau insya-Allah dengan bisir Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyaallah. Jazakumullah khair. Insya-Allah majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Guru